ke daerah Temburung bersama dengan rakan tugas Iqbal Syakib. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ni Iqbal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada hari ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mengharapkan juga keadaan cuaca di daerah Temburung pagi ini dalam keadaan yang cerah dan ini saya percaya juga akan memudahkan sebarang aktiviti yang akan lebih mudah dilaksanakan di sana. Bagaimana? Sebetulnya keadaan cuaca di daerah Temburung sedikit berawan pada hari ini dan sedikit mendung. Oh. Namun kita harapkan keadaan cuaca akan beransur cerah dan baik nanti insya-Allah. Baik. Okey, Iqbal, tadi kami sudah bertanyakan kepada rakan tugas kita yang berada di daerah Belait dan juga Tutong dan di antara di antara jawapan yang mereka berikan mengenai dengan istiqamah dalam meneruskan perkara kebajikan ini sebagai satu ibadah ialah dari daerah Belait tadi kita bersama dengan Espalini, menurutnya kita ni perlu mempunyai niat yang betul. Ya. Dan bagi daerah Tutong pula kita ni bersama dengan Ernie, baginya sedekah itu ataupun menderma darah ini perlu dititik beratkan sebenarnya untuk kita ni lebih menderma dan berbagi kepada orang yang memerlukan. Dan ingin juga kami bertanyakan kepada Iqbal sendiri, bagaimana cara Iqbal kekal istiqamah dalam membuat perkara kebajikan sebagai suatu ibadah? Boleh kongsikan? Berbicara tentang istiqamah ini, sebenarnya saya teringat saya dengan satu hadis riwayat Muslim sebenarnya yang dikatakan ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qal, yang kira-kira mafhumnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan yang berterusan meskipun sedikit. Dan pastinya dalam kita ni menanam azam ataupun impian untuk melakukan amal kebajikan ini penting sebenarnya untuk kita ni melakukannya sedikit demi sedikit. Peribahasa sendiri ada mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dan yang paling penting tadi seperti rakan penyampai katakan, niat itu pun penting. Jika niat kita ni tulus, insya-Allah akan dipermudahkan untuk kita ni menjadi insan yang istiqamah. Ya, ada satu quote ataupun kata-kata cerdik pandai yang saya rasakan cukup relevan, boleh menyuntik kesedaran kita ni agar dapat membuka hati untuk senantiasa berihsan dan berbagi bersama mungkin kepada golongan yang kurang berkemampuan. Aku memberi bukan kerana aku kaya. Aku memberi kerana aku pernah berada di situasi demikian. Mungkin ini antara hal yang boleh kita ni jadikan panduan untuk hati kita ni dan juga diri kita ni sendiri untuk lebihnya orang kita ni dapat istiqamah dalam hal bersedekah ataupun berkongsi rezeki bersama dengan golongan yang kurang berkemampuan Iqbal Jadi terima kasih pandangan yang cukup kita rasakan cerdas dikongsikan oleh Iqbal pada pagi ini, dan kita akan terus juga bersama Iqbal untuk mendapatkan maklumat terkini selain juga bahan sisipan yang akan disajikan dari daerah Temburung. Silakan. Terima kasih rakan setugas Sarinah dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan, dengan penuh kesyukuran dirafakkan. Selawat dan salam buat Rasul junjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat yang berkat buat Auda yang sentiasa setia bersama kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburung. Bagaimana perkabaran Auda untuk hari ini? Kami harapkan Auda semua dalam keadaan yang sihat walafiat jua, sihat tubuh badan, sihat akal fikiran. Baiklah Auda, sebelum kita beralih kepada satu bahan visual yang menarik, ada dua info semasa yang ingin saya kongsikan untuk hari ini. Yang pertama adalah mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang mana akan berlaku pada hari ini, hari Jumaat 9 hari bulan Februari 2024 Masihi. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku dari jam 2 petang sehingga jam 5 petang. Kawasan yang terjejas adalah Pejabat Perancangan dan Desa, sebahagian RPN Kampung Ratai Temburung, Simpang 661/78 dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel voltan rendah. Dan buat Auda yang menetap di sekitar kawasan ini, diharapkan Auda mengambil maklum mengenai dengan perkara ini.
Seterusnya, Auda, mengenai dengan pendaftaran petak jualan yang masih lagi dibukakan buat Auda yang ingin mengikuti program Ketempurung Bisai edisi Hari Kebangsaan ke-40, yang mana ia akan diadakan pada 29 Februari sehingga 3 Mac 2024 Masihi. Dan tarikh tutup pendaftaran bagi petak jualan ini adalah minggu depan, Khamis depan, 15 Februari 2024 pada jam 12 tengah hari. Dan untuk apa juga maklumat lanjut, bolehlah menghubungi di talian 522 1110. Saya ulangi, 522 1110. Baiklah Auda, tanpa kita melengahkan waktu, apa kata kita teruskan dengan satu bahan visual untuk edisi hari Jumaat ini. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Siti Nurmiza dalam package program Rampai Pagi dari daerah Tempurung. Auda, kalau kita berbincang ataupun berkata mengenai hijrah ini, seperti yang kita tahu, hijrah merupakan satu perpindahan yang bermakna perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Hijrah kehidupan merupakan satu pembaharuan ataupun kelainan yang ada dalam diri setiap individu. Jadi, apakah hijrah kehidupan itu? Hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk itu, apa kata kita akan bersama dengan seorang mu'alaf yang akan menceritakan sedikit sebanyak pembaharuan dan kelainan yang ada dalam kehidupan beliau. Untuk itu, terus setia bersama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 24 tahun, Dayang Ulas Anak Laju dikenali dengan nama Islamnya, iaitu Nur Salimah Aslam binti Abdul Malik. Selama 24 tahun itu juga, beliau banyak mempelajari dan menyantuni amalan sebagai seorang yang beragama Islam. Mempelajari ayat suci Al-Quran merupakan satu keinginan yang sangat mendalam dalam diri beliau. Sebagai pemula, dengan mempelajari Iqra, kini beliau sudah lancar membaca Al-Quran. Razaqnahum yunfikun. Inilah merupakan perubahan yang sangat ketara dalam kehidupan beliau di samping melakukan aktiviti harian beliau di rumah. Aktiviti harian beliau bersama dengan cucu setiap hari, khususnya di hujung minggu, terisi dengan aktiviti yang sangat bermanfaat, iaitu memelihara dan menternak binatang peliharaan beliau di belakang kawasan rumah, iaitu memelihara binatang ayam, itik dan angsa. Kemeriahan dapat dirasakan apabila melihat kehidupan beliau yang sederhana, namun keharmonian keluarga dapat dirasa dan dilihat. Banyak kelebihannya lah dalam agama Islam ini. Saya tertarik kepada agama Islam semasa kecil di sekolah, dan ada yang membuat lawatan dari dakwah ke rumah semasa saya kecil dulu. Pernah juga ada berceramah dengan mengenai agama Islam, dan setelah saya berkeluarga dan punya 5 orang anak, di dalam diri saya ingin memberikan anak-anak menuntut ilmu dalam pelajaran agama lah. Dan disitulah saya percaya saya telah diberikan nur hidayah dan tertanam dalam diri saya bahawa agama Islam adalah sebaik-baik agama. Dulu semasa belum agama Islam, anti kan bila mendapat kesulitan, kesusahan, anti macam orang Islam itulah
macam tertanam dalam jiwa, macam mendedahkan tangan ke langit berdoa, minta mohon pertolongan dari Allah, ya Tuhanku, macam berilah aku ketenangan dalam jiwa dan kekuatan dalam menghadapi semua ujian dan rintangan ini. Macam orang Islam itulah benarnya. Setelah beragama Islam, okeylah kita dapat mendekatkan diri lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang, puasa, zakat dan sembahyang berjemaah lah ramai-ramai waktu bulan puasa. Terdapat pelbagai hikmah dan kelebihan melakukan hijrah dalam kehidupan seperti yang dijelaskan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang boleh dijadikan motivasi dan semangat. Pertama ialah jaminan rezeki, tempat yang luas dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang lebih baik sama ada di dunia maupun di akhirat akan diperoleh oleh golongan yang berhijrah tanpa perlu risau dan bimbang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sesiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari surah Al-Nisa ayat 100. Baiklah auda sekalian, semoga dengan perkongsian tersebut dapatlah memberikan suntikan pengetahuan ataupun semangat yang baharu kepada auda. Berhijrahlah untuk menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi auda, sampai di sini saja perjumpaan kita. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.